أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، لحضرة جميع أهل الشريعة خصوصا إلى حضرة الشريعة. وعلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita telah berbincang berkenaan dengan teori-teori pembangunan lazim, kemudian kita juga telah berbincang berkenaan dengan kritik-kritik Islam terhadap teori-teori pembangunan lazim. Maka pada kuliah yang ketiga ini kita mula untuk membincangkan berkenaan dengan prinsip pembangunan berteraskan Islam, insya-Allah. Tetapi sebelum kita mulakan perbincangan berkenaan dengan prinsip pembangunan Islam ini, maka sukacita saya memperkenalkan sebab-sebab kenapa kita membina prinsip pembangunan masyarakat Islam ini. Ada 7 kesemuanya. Moga-moga dengan ini, setelah kita berbincang tentang prinsip pembangunan masyarakat Islam ini, kita faham bahawa prinsip yang kita bina ini adalah berbeza daripada prinsip-prinsip pembangunan berteraskan Islam ataupun prinsip yang ada kena-mena dengan pembangunan seperti pembangunan ekonomi dan sebagainya. Itu adalah berbeza daripada apa yang kita belajar ini, ya. Jadi sebenarnya prinsip yang kita akan belajar dalam kursus ini ada 7 kesemuanya, dan ketujuh prinsip ini telah saya huraikan secara ringkas dalam buku 7 prinsip pembangunan berteraskan Islam yang kena saudara-saudari baca insya-Allah untuk memahami dengan lebih detail, ya. Prinsip-prinsip itu ialah acuan pembangunan berteraskan Islam. Acuan itu yakni tasawuf pelaku pembangunan berteraskan Islam, yakni hamba, yakni manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Skala waktu pembangunan berteraskan Islam ia meliputi 3 alam, yakni alam roh, alam dunia dan alam akhirat. Kerangka pembangunan berteraskan Islam yang berdasar kepada ilmu fardu ain, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Perkaedahan pembangunan berteraskan Islam iaitu ibadah. Yang keenamnya ialah peralatan pembangunan berteraskan Islam, iaitu sumber-sumber alam. Dan akhir sekali ialah berkenaan dengan matlamat akhir pembangunan berteraskan Islam, iaitu keredaan Allah Subhanahu wa taala ataupun mardatillah. Jadi ini 7 prinsip yang kita akan bertangkan. Saya akan lihat nanti insya-Allah, mungkin satu prinsip saya buat satu siri yang panjangnya seperti biasa 15 minit agar tidak berat sangat untuk kita upload kepada e-learning. Dan kalau sekiranya saudara-saudari tak faham, kita boleh berbincang dalam melalui Webex nanti insya-Allah setiap hari Isnin. Dan juga harapnya saudara-saudari membuat pembacaan-pembacaan selain daripada 7 prinsip pembangunan berteraskan Islam ini, juga baca artikel-artikel lain yang ditulis sama ada oleh saya sendiri dan juga pensyarah-pensyarah Ustaz dan juga oleh orang-orang lain di luar dalam jena-jena yang bersangkutan. Baik, kita mulakan dengan ini, ya. Sebenarnya tujuan utama kita membina 7 prinsip pembangunan berteraskan Islam ini
ialah kerana kita dapati ada 7 isu yang sering terjadi dalam sesebuah teori Islam. Apabila orang sekarang ini, ya, sarjana-sarjana contemporary mahu membuat sesuatu yang berbentuk Islam, maka ada 7 isu yang mereka terperangkap. Sama ada teori itu teori pembangunan Islam, ataupun yang dekat dengan teori pembangunan Islam ini ialah teori ekonomi Islam, dan begitulah sebaliknya, ada 7 isu yang biasanya mereka tak dapat lepas lari daripada diri mereka. 7 isu tersebut, yang pertamanya ialah acuan. Apabila mereka cuba membangunkan, kata contoh pembangunan masyarakat Islam ataupun pembangunan ekonomi Islam, mereka menggunakan kaedah yang kita panggil sebagai accommodative modifikasi dan eclectic methodology. Maksudnya ialah mereka mengambil pemikiran-pemikiran Barat, pemikiran-pemikiran bukan Islam, they accommodate, menerima, dan cuba memodifikasikan pemikiran-pemikiran tersebut dengan menggunakan nas Al-Quran dan hadis. Dan benda-benda yang dipilih itu dipilih secara eklektik. Ini maknanya eklektik ini maknanya dipilih-pilih mana yang dirasakan sesuai, dan juga dengan menggunakan kaedah-kaedah tertentu. Jadi artinya acuannya tetap acuan Barat, dia accommodate acuan itu dan mencari substance dalam acuan-acuan tersebut, dia memodifikasikannya, dan dengan itu dikatakan itulah Islam. Misal contoh, katakan berkenaan dengan pekerjaan, dalam isu memaksimalkan produktiviti itu memerlukan kepekerjaan supaya tidak ada underutilization of labor ataupun penggunaan buruh yang tidak lengkap, yang tidak sempurna. Jadi mereka mau sempurnakan, sempurna di sini maksudnya mahu menggunakan sungguh-sungguh, ya, tenaga buruh itu dengan sepenuhnya. Maka mereka mencari alasan, mereka bersetuju dengan perkara yang sedemikian rupa, mengatakan bahawa produktiviti itu patut dimaksimalkan dan orang Islam patut bekerja sungguh-sungguh. Jadi ideanya itu, falsafahnya itu sama dengan falsafah neoklasikal dan juga radikal. Dan mereka cuba mencari ayat-ayat Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran yang ada kemungkinan yang menyokong idea-idea Barat tadi. Jadi contoh dikatakan bahawa dalam Islam diminta supaya semua orang bekerja dengan tekun, dia kerja dengan bersungguh-sungguh, kerana kalau tidak bekerja nanti akan miskin, kalau miskin nanti maka akan membawa kepada kekufuran. Jadi kita nampak bahawa bentuk akomodatif ini, dia mengambil idea-idea daripada Barat, memperkuatkan justifikasi Islam dengan menggunakan nas Al-Quran ataupun hadis, dan itu dianggap sebagai Islam. Bagi kita, dalam 7 prinsip pembangunan masyarakat Islam ini, kita tidak mahu menggunakan kaedah yang sedemikian rupa. Kerana kita yakin kalau mahu membina pembangunan berteraskan Islam, maka kita kena bermula daripada dalam paradigma Islam itu sendiri. Maksudnya kita telah cakap teori neoklasikal dan juga teori-teori radikal itu sebenarnya berada dalam satu paradigma falsafah yang sama. Jadi kalau kita juga duduk di dalam itu dan cuba membina Islam, pembangunan masyarakat Islam dalam paradigma itu, maka tentulah tidak tepat kerana kita akan bersekongkol dengan mereka. Jadi kita yakin kalau kita nak buat pembangunan masyarakat Islam, kita kena duduk di luar daripada paradigma mereka, ya, dan kita kena lahir daripada acuan Islam kita sendiri yang nanti kita akan bincangkan dalam prinsip kita nanti. Isu yang pertama. Isu yang kedua ialah isu andaian. Ya, banyak kita perhatikan bahawa ramai orang cuba untuk membina, ya, teori-teori Islam, teori-teori pembangunan Islam, teori-teori ekonomi Islam, tetapi andaian yang dipakai oleh teori neoklasikal dan oleh teori radikal itu tidak dibuat semula, malah terus dipakai, tidak dipersoalkan langsung, seperti misalnya tentang keterhadan sumber, scarcity of resources, bahawa sumber itu terhad.
tidak dipersoalkan. Ya, kalau boleh dibincangkan, nampaknya dalam tulisan-tulisan sarjana-sarjana Islam itu banyak menyokong kepada terhadnya sumber-sumber alam itu. Ya, jadi mereka tetap pakai andaian yang dipakai oleh teori-teori lazim. Dan tambah-tambah lagi berkenaan dengan tidak terhadnya kemahuan, the unlimited wants itu. Itu cara-cara yang dibentangkan, yang dibincangkan. Kecuali ada pelajar PhD kita seorang ya, Dr. Zulkifli Muhammad daripada UMK menghasilkan satu tesis yang memperbincangkan tentang andaian ini, terutamanya andaian ketidakterhadaan kemahuan. Kalau saudara-saudari boleh baca, malah dah terbitkan buku pun. UMK telah menerbitkan tesis tersebut, baru keluar. Dan kalau saudara-saudari berminat, boleh beli buku tersebut sama ada terus daripada penerbit UMK ataupun daripada Lazada. Dan Lazada pun ada jual juga. Jadi itu andaian yang pertama. Jadi kalau kita nak membina pembangunan berteraskan Islam, kita kena bebaskan diri kita daripada andaian tersebut, malah kita kena definisikan balik. Sama ada sumber itu terhad ataupun tidak, kemahuan itu terhad ataupun sumber itu terhad ataupun tidak, kemahuan terhad itu ataupun kemahuan itu terhad ataupun tidak. Satu lagi andaian yang dipakai oleh ramai orang termasuk sarjana-sarjana Muslim ialah bahawa substruktur itu di sini maksudnya ekonomi menentukan superstruktur. Superstruktur di sini berarti yang agama, budaya, politik, sosial dan perkara-perkara yang lain. Jadi artinya substruktur menentukan superstruktur. Ekonomi menentukan segala-galanya, termasuk agama, termasuk budaya, termasuk politik, termasuk sosial. Jadi ada sebab itu kita nampak bahawa dalam tulisan ramai sarjana-sarjana Muslim, ya banyak tulisan-tulisan sarjana Muslim itu masih terus mengandaikan bahawa ekonomi itu adalah penentu segala-galanya, dan oleh demikian maka mereka cuba untuk menumpukan kepada pembangunan ekonomi kerana mereka yakin bila ekonomi bagus, maka agama akan bagus, budaya akan bagus, politik akan bagus, sosial akan bagus, dan semuanya itu nanti akan bagus. Ini juga dari segi Islam kita perlu bersoal betul ataupun tidak ekonomi yang menentukan segala-galanya. Kalau kita lihat contoh-contohnya ya, ada tulisan-tulisan yang mengatakan bahawa dan disokong oleh Nas yang mengatakan bahawa kalau ekonomi bagus, agama akan bagus. Kalau ekonomi tak bagus, bagaimana orang-orang Islam boleh beramal ibadah? Nak beli kain pun tak boleh, nak beli makanan pun tak cukup, maka tak sihat, maka dengan tak sihat itu dia tidak boleh beribadah dan begitulah sebagainya. Jadi artinya di sini agama menjadi outcome kepada ekonomi. Ekonomi itu adalah perkara yang sangat penting. Ini juga kita nak cuba lagi kerana kita yakin bahawa dalam Islam yang menentu segala-galanya itu ialah agama. Yang menentu segala-galanya itu ialah Islam. Islam yang mencorakkan ekonomi, Islam yang mencorakkan budaya, Islam yang mencorakkan politik, Islam yang mencorakkan sosial. Kerana dengan kuatnya Islam itu, maka insya-Allah ekonomi akan kuat, budaya akan kuat, politik akan kuat, sosial akan kuat. Misal contoh, kalau sekiranya kita berdakwah dan ramai orang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan sendirinya mereka memerlukan tempat, memerlukan pakaian dulu katanya. So dalam kalangan kita itu boleh produce pakaian untuk memenuhi kehendak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan misalnya kita kena tunaikan zakat, maka kita boleh memotivasikan masyarakat dan rakyat untuk bekerja dengan kuat sehingga mereka menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, bukan mustahik orang yang menerima zakat saja. Dan begitulah seterusnya. Kita yakin bahawa agama tambah-tambah lagi Allah berjanji Allah akan memberi bantuan kepada orang yang beriman. Allah akan menjadi pelindung kepada orang yang beriman dan bertakwa.
Dan atas sebab itu, apabila kita membangun berdasarkan kepada agama, maka bukan saja usaha kita itu akan memberi bekas, tetapi memberi bekasnya usaha kita itu ialah kerana bantuan, perlindungan dan juga pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu isu yang kedua. Ya, kita sambung lagi.